Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. أما بعد, InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini kita dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan kita. Alhamdulillah boleh mari masjid ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, alhamdulillah kita akan insya-Allah kita akan sambung pada pagi ini surah Al-Mutaffifin. Baru ni kita berhenti pada ayat yang ke-14. Kita undur sikit ayat yang ke-13. Idza tusla alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Sehingga apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, bila dibaca kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, inilah qala asatirul awwalin, inilah dongengan orang dahulu kala. Ni bagai ni bagai Quran ni bagai dongeng. Mereka tak percaya. Siapa dia mereka ini? Mereka ini al-mukadzibin. Ini ialah orang-orang yang mendustakan. Di atas dunia ni mereka ni mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bila dibaca ke atas mereka ayat-ayat kami, maka mereka kata ni bagai dongeng ni. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu bihi yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan seterusnya Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-14, sesungguhnya ayat-ayat kami ini tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran, yakni dosa, dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza aznaba dzamban, apabila dia telah buat satu dosa. Bila dia buat satu dosa, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi, maka Allah SWT akan titikkan dengan titik yang hitam. Allah Ta'ala akan titikkan dalam hati dia satu titik hitam. Bila dia buat satu dosa lagi, dua titik hitam. Bila dia buat lagi satu dosa, tiga titik hitam. Lagi buat lagi satu titik, buat lagi satu titik, buat lagi satu titik. Apa ni titik-titik ni? Mana titik ni berlakunya di mana? Di dalam hatinya. Fa in taba minha suqila qalbuhu, apabila ia pun mula taubat,
tubana ilallah, kami taubat pada Allah. Wa raja'na ilallah, kami kembali kepada Allah. Wa nadimna, kami menyesali ala ma fa'alna, maknanya kami tak nak buat dah ya Allah, kami menyesal dah ya Allah. Fa in taba minha, apabila ia taubat daripadanya, daripada zamban tadi, dosa-dosa dia, bila dia taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersihkannya. Jadi bila dia taubat tadi, naknya taubat nasuha. Jadi titik-titik yang hitam tadi, yang Allah Taala titik letakkan dalam hati dia, maka Allah Taala akan hapuskan. Wa izada zadat, sekiranya ia ulang lagi dosa tersebut, maka akan apa ni, dititikkan lagi dengan titik hitam hak lain. Fadzalika qaulullah, maka demikianlah firman Allah SWT ayat inilah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini ayat dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kuatkan apa yang ia sabdakan dengan ayat ini. Sesungguhnya bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Bila ada satu dosa dia buat, jadilah dalam hati dia tu setitik. Buat lagi satu dosa, setitik. Jadi tuan-tuan semua, kita kena ingat, bila kita buat dosa, maka penyebab pada dosa tadi, hati kita jadi hitam. Sebab itulah bila orang nasihat dia tak dengar, bila dinasihat dia tak dengar, bila dinasihat dia tak dengar. Jadi tuan-tuan semua, dia peringkat dalam hati ni dia panggil, yang pertama dia panggil titik, iaitu hati kita hitam. Dan yang kedua dia panggil tabak. Tabak ni lebih berat daripada titik tadi. Dia panggil ron ini titik, dia panggil karat. Kalau tabak ni dia panggil peringkat yang lebih berat, iaitu wat-tab'u an yutba' 'ala al-qalbi, iaitu dia panggil ron ini satu titik, mana satu karat. Kalau tabak ni, bila Allah tabak, yatba'ullahu 'ala qulubihim, bila Allah tabak, Allah panggil tabak ni lebih berat lagi. Kalau kita panggil buku-buku ni tabak mana? Bahasa Arab ni kita pinjam. Tabak mana? Cetakan mana? Orang cetak kitab ni panggil tabak. Bahasa Arab panggil tabak. Mencetak kitab ni, kita print out kitab ni, kita panggil tabak. Bila Allah tabak dalam hati dia, itu berat daripada ron. Baik, lepas daripada tu dia ada dia panggil lebih berat lagi daripada tabak, iaitu dia panggil aqfal. Wal aqfalu ashaddu min at-tab'i. Dia panggil aqfal, iaitu Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Taala sebut am ala qulubin aqfaluha, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam hati dia aqfal. Aqfal ni lebih teruk lagi daripada tabak. Ran itu pun dah teruk dah, satu titik hitam tu. Maka bila kata tabak lebih berat, kalau kata aqfal lebih berat. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita ni nak kena sentiasa istighfar, sentiasa taubat supaya dia tidak bertindak-tindak karat tadi. Titik-titik hitam tadi dia tidak bertindak-tindak. Kita takut bila dia bertindak-tindak dan dia akan jadi tabak. Bila dia jadi tabak, kita ok lagi, dia panggil aqfal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan semua, bagusnya setiap hari kita mesti taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan lebih-lebih lagi kalau kita boleh semaya sunat taubat. Usalli sunat taubati raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar, sahaja aku semaya sunat taubat 2 rakaat kerana Allah SWT. Semaya sunat taubat.
Baik, tuan-tuan semua, seterusnya Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-15, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Jangan lagi mereka berlaku demikian. Jangan bola, bola ada buat begitu. Kalau tidak mereka pada hari itu tetap terdinding daripada rahmat Tuhannya, mahjubun. Jadi tuan-tuan semua, bila akhirat kita nak kepada perlu dan kita berhajat kepada rahmat Allah. Rahmat Allah, masuk syurga bukan sebab kita beramal. Kita masuk syurga, kita nak kepada syurga, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT kurniakan syurga kepada kita. Kita minta Allah Ta'ala jaga akidah, keimanan, kepercayaan kita sehinggalah akhir hayat, supaya ianya mantap tetap di atas beriman pada Allah dan Rasul dan rukun yang 6 masa kita saat kita mati ni. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga lidah kita, hati kita, supaya kita dapat menyebut kalimah La ilaha illallah ketika akhir hayat kita. Baik, jangan kita usahakan. Jangan Allah Ta'ala kata kalla, jangan. Innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Dan mereka yang berterusan dengan mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, tidak nak menerima kebenaran Allah SWT ni, ayat-ayat Allah Ta'ala ni, maka akhirat mereka ini yauma idzil lamahjubun. Mereka ini akan tertahan daripada dapat rahmat Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Sebab kerahnya pedang mereka ni. Kerah pedang. Orang bagi nasihat, orang royak, dia kata ikutlah. Duduk lawan sama. Duduk memusuhi sama. Tak benar. Kalau sekalipun dia menang atas muka dunia, dia boleh bunuh orang Islam, dia boleh bunuh orang Islam, tetapi akhirat dia tak akan terlepas. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. Bila akhirat, maka mereka akan pastinya akan menderita. Atas muka dunia ni tak ada masalah lagi. Allahu akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Akhirnya dikatakan kepada mereka, inilah dia azab seksa yang kamu dustakan dahulu. Dulu masa kamu di atas dunia, kamu tak percaya. Maka hari ini kamu kena masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lasalul jahim. Thumma innahum lasalul jahim. Mereka ini akan rasa apa? Merana, akan rasa menderita dengan sebab mereka ini sudah dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan semua, maka dalam ayat ini Allah SWT memperingatkan kita supaya janganlah kita ini mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat surah Al-Imran ayat 77, Allah SWT ada berfirman, wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Allah tak sekecek dengan orang-orang jenis pesen ni. Dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat. Allah Ta'ala tak pandai pun, tak si tengok muka dia. Masya Allah. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan mereka. Allah Ta'ala tidak akan bersihkan mereka daripada dosa-dosa. Allah tidak akan hapuskan dosa-dosa mereka.
walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu azab yang terlalu pedih. Jadi akhirat ni tuan-tuan semua, maka dia akan pasti akan bertemu, dan kita pasti akan melalui fasa-fasa, dan akhir sekali penghujung fasal kehidupan kita ini adalah akhirat. Maka di sanalah bagi orang yang al-mukadzibin ini Allah Ta'ala sebut wail, iaitu mereka akan berada wadin finnar. Seterusnya Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-18, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ayat yang ke-18 Allah SWT berfirman, ingatlah wahai manusia ingatlah wahai manusia, sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan adalah tersimpan dalam illiyin. Maka kita kena ingat Allah Ta'ala kata kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kena ingat bahawasanya surat amalan kita ini, mereka yang beriman ini, ingat al-abrar. Al-abrar ni iaitu orang yang sentiasa taat dan sentiasa buat kebajikan. Dia buat kebajikan atas muka dunia ni, dia buat amal soleh, dia buat kebajikan, dia buat baik. Maka kitab surat amalan dia ni Allah SWT simpan di illiyin. Illiyin ini qila huwa kitabu jami' li a'malil khair. Maka dikatakan ianya illiyin ini iaitu dia panggil satu tempat yang dikumpulkan bagi amal-amal yang baik, amalan-amalan yang baik yang dilakukan oleh makhluk-makhluk, termasuklah orang mukminnya, termasuklah jin mukminnya, manusia yang berimannya, mereka buat amal soleh. Jin-jin yang mukmin juga buat amal soleh, termasuklah al-minal malaikati, malaikat-malaikat dia buat amal pun juga. Setiap amalan-amalan ini Allah SWT tuliskan dan letakkan di dalam satu tempat yang namanya illiyin. Illiyin ini tempatnya tuan-tuan semua, illiyin fis sama'is sabi'ah tahtal 'arsy. Ada hadis yang dia panggil hadis marfu', yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah SWT meletakkan illiyin ini tempatnya fis sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh. Jadi surat-surat amalan ni yang manusia buat ni, buat baik, buat soleh, buat amal kebajikan apa semua ni, suratnya Allah Ta'ala simpan di illiyin. Illiyin ni di mana? Di fis sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh. Masya Allah. Tahtal arsy, duduknya di bawah arash. Langit ketujuh tu di atas sana tempatnya, maka di bawahnya mana? Atas daripada dia tu arash, di bawah arash. Di bawah arash, di atas langit yang ketujuh. Itu tempat illiyin. Dan katanya Ibn Abbas menceritakan illiyin ini iaitu huwa lauh, iaitu lauh dia panggil lauh. Atas no lauh mahfuz, dia panggil arash, dan kita panggil lauh mahfuz ni. Dan dikatakan juga ianya, katanya Ibn Abbas, iaitu lauh, dia panggil lauh min zabarjat, iaitu daripada permata zabarjat. Allah Ta'ala binakan dia ini, dia panggil illiyin ni, Allah Ta'ala bina dengan permata zabarjat. Zabarjat ni permata khadra, hijau. Kita panggil apa? Mata hijau. Zamrud tak? Zamrud. Zabarjat ni zamrud. Allah Ta'ala binakan illiyin ini dengan permata zamrud yang warnanya hijau, mu'allaqun, yang digantungkan ia ini, tempat ini,
tahtal arsy, di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. A'maluhum maktubatun fihi, amalan-amalan orang yang beriman akan dituliskan di sini, diletakkan di sini. Allahu akbar. Masya-Allah. Wa qala ba'du ahli makna huwa ulu ba'da uluwin wa syaraf ba'da syaraf, iaitu dia panggil tempat ini, dia panggil tempat yang tinggi, tempat yang tinggi. Selepas ada tempat tinggi tu ada lagi tempat tinggi. Langit ni tinggi dah, langit satu tinggi dah, tapi ada dia atas dia dua dengan tiga tinggi lagi, 3 dengan 4 tinggi lagi, 5 tinggi lagi, 6 tinggi lagi, dia lebih lagi. Duduk di atas langit yang ke-7 lagi, duduk bergantungnya di arasy Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Nah. Baik. Wal malaikatu. Mana tadi ayat di Illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Sebelum daripada kita nak masuk Illiyin ini, maka disebut juga iaitu qila huwa kitabu jami' li amal khair minal malaikati. Amalan-amalan malaikat juga bukan setakat manusia, bahkan kerja-kerja amal malaikat ni. Amal malaikat ni dia tidak buat dosa, dia tak ada dosa. Dan tetapi dia ni, malaikat ni buat amal soleh. Annal malaikata zahiru annal malaikata tuktabu a'maluhum wa yusabuna 'alaiha. Malaikat-malaikat ni yang buat amal-amal soleh juga dicatat amal-amal mereka dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala kepada malaikat-malaikat tersebut. Nah. Baik, lepas tu Allah Ta'ala firman, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Dan tahukah kamu apakah itu dia Illiyin? Muhammad, kamu tahu ke tidak apa itu Illiyin ataupun Illiyun? Baca Illiyun, ada baca Illiyun, kadang-kadangnya tempat tu kena baca Illiyin. Tengok tempat dia duduk lah, tempat ayat tu duduk di mana. Illiyun, Illiyin bagi sama je. Wa ma tadi baca Illiyin. Kenapa baca Illiyin? Sebab ada fi. La fi Illiyin. Lepas tu di sini kenapa baca Illiyun? Tempat duduk dia tu kena baca Illiyun dengan waw. Wa ma adraka ma Illiyun. Tahukah kamu apakah dia Illiyun itu? Allah tanya. Ma kitabu Illiyin. Maka Allah Ta'ala jawab, kitabum marqum, iaitu tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata, iaitu makhtum. Kitabum marqum, kitab iaitu tempat simpanan kitab, tempat simpanan kitab catatan yang jelas dan nyata, makhtum. Tuan-tuan semua, makhtum ini wal makna dan maknanya iaitu maktubun fihi, dituliskan di sana juga, iaitu kitabun marqum. Ini makna dia ialah kitabun maktub, iaitu ditulis padanya apa yang di antaranya Allah Ta'ala catat. Catatnya di Illiyin ini, di atas sorga-sorga ni, dia ada satu lagi catatan, tulisan atas kitab-kitab amalan ini. Dia panggil kesimpulan lah. Kesimpulan, ada catatan yang mana Allah SWT akan catatkan di atas kitab ini, inna fulanan aminun minan nar. Ini mahanya, hamba ini si fulan ini,
Ni kitab amalan dia ni. Kitab amalan ni contoh ni kitab kita ni, contoh. Ni kitab dalam ni kitab amalan kita. Kitab amalan kita semua kita buat atas muka dunia ni. Amal soleh semuanya duduk di sini. Amal soleh Allah Taala letak kitab ini di Illiyin. Dan di situ di atas orang panggil, kita kata di kitab ini Allah Taala catatkan apa dia? Di antaranya catatan iaitu kitabun marqum, kitabun marqum iaitu kitabun maktum ataupun maktub. Ditulisnya apa? Ditulisnya inna fulanan, bahawa seseorang ini namanya si fulan bin si fulan ini bin si fulan ini. Biasanya orang Arab ni dia tiga nama Muhammad. Contoh kalau hamba Muhammad Hanif bin Ismail bin Ibrahim. Dia kalau kita belajar di tanah Arab ni dia sebut 3 nama. Kita, nama ayah kita, nama tok kita. Sahabat kita pun begitu juga. Sebab apa? Sebab boleh jadi orang ini nama dia dengan nama ayah dia ni mungkin ada sama dengan nama orang lain tu, nama ayah dengan nama dia dengan nama ayah sama. Dan pernah juga abang jumpa betul. Nama ayah hamba dengan nama ayah hamba, nama serupa dengan, pernah hamba jumpa nama Muhammad Hanif Ismail sama dengan nama hamba. Tetapi tengok tok lain. Tok lain. Maka orang Arab ni dia nak suruh dia siapa tahap tu dia jaga. Nama tu bila kita daftar nama di universiti, di college, di masjid, di mana tempat mengaji ni, maka dia akan murakkab 3 nama, tersusun daripada 3 nama. Jadi supaya jelas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan satu-satu orang panggil kitab amalan seorang-seorang ni, Allah letak dengan tulisannya inna fulanan aminun minan nar. Seseorang ini namanya si fulan bin si fulan bin si fulan ini adalah orang yang mendapat kejayaan daripada neraka. Allahu akbar. Orang ni tak masuk neraka. Ni catatan Allah Taala tulis. Kitabun marqum. Oh, hebat, masya-Allah. Yang ni kita tak tahu ni, kita tak pernah tahu. Yashahaduhul muqarrabun. Ayat yang ke-21. Yashahaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh sekumpulan mereka yang didampingkan Tuhan di sisinya. Jadi kitab surat amalan ni yang berada di Illiyin ini memang ianya disaksikan oleh al-muqarrabun, malaikat-malaikat ni. Al-muqarrabun ni malaikat Allah SWT letak di tempat ini, yahdurunahu wa yahfazunahu wa yashhadunahu bima fihi. Maka tugasnya malaikat ini, dia hadir ke tempat ini di Illiyin, wa yahfazunahu, dan dia menjaga Illiyin ini. Malaikat ni dia jaga Illiyin, kitab-kitab amalan manusia ni dia jaga. Allah Taala suruh dia jaga. Termasuklah catatan amalan malaikat ni. Amalan malaikat, semua malaikat ni. Maka malaikat muqarrabun ini diarah oleh Allah Taala supaya mereka mesti hadir, mesti berada di Illiyin ini, dan mereka ni yahfazunahu, menjaganya, wa yashhaduna bima fihi, dan mereka melihat, menyaksikan, oh orang ni amalan dia menyaksikan. Catatan itu dia menyaksikan amal-amal soleh yang ditulis ni. Jadi malaikat mana menyaksikan? Yang boleh menyaksikan ini adalah malaikat yang nama dia al-muqarrabun, yang berada di Illiyin ini. Itulah yang disebut oleh Allah Taala. Allah SWT sebut yashahaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat al-muqarrabun. Masya-Allah. Kita ingat tak ada apa dah. Rupa-rupanya di Illiyin ini Allah Taala, orang panggil Allah Taala kerah malaikat-malaikat, sekumpulan malaikat yang nama dia al-muqarrabun, untuk hadir ke tempat ini, dan mereka menjaga tempat ini, dan mereka menyaksikan tulisan-tulisan yang dicatat ini, amalan-amalan manusia dan juga jin juga malaikat. Dan masya-Allah.
Maka Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-22, Innal abrara lafi na'im. Ini mula cerita. Allah Ta'ala nak cerita pula ayat yang 22 sehingga seterusnya ini. Ini berkaitan dengan bagaimana orang panggil orang-orang yang al-abrar, orang panggil mendapat hasil. Orang buat baik, orang buat amal soleh ni dapat hasil dia macam mana akhirat. Maka ceritanya mereka akan berada lafi na'im. InsyaAllah kita sambung pada esok hari cerita al-abrar, ya. Jadi tuan-tuan semua berasa sekarang dulu, insyaAllah kita sambung lagi cerita. Kita lihat apa yang disabdakan oleh Allah SWT nanti dalam sambungannya ayat yang ke-22 dalam surah Al-Mutaffifin. InsyaAllah kita sambung pagi esok. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.